Biasa pun tak apa ya. Okey, sekarang ni kita akan mulakan lah. Okey. Okey, baiklah. Untuk perjumpaan ni, teacher memilih tajuk kita, sebenarnya tajuk banyak kita nak belajar ni. Sebelum ni perjumpaan kita telah melantik. Okey, perjumpaan kali pertama kita telah melantik kawan-kawan kita telah menjadi AJK, Ahli Jawatan Kuasa dalam kelab TV Gonang ni. Okey. Okey, siapa yang buka mic tu boleh tutup mic dulu. Sebab teacher rekod ni. Rekod video ni ya. Okey. Jadi tahniah lah diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah dilantik ini ya. Cuba tengok siapa yang telah dilantik. Okey, pengurusi kita iaitu adik Nur Azalia Farisha, naib pengurusi iaitu adik Amar Syazril. Amar ada tak? Ada, teacher. Ada, alhamdulillah. Okey, lepas tu setiausaha kita adik Nur Syahadah. Dan seterusnya penolong setiausaha Raushan Al-Kiaman. Bendahari Nur Adia dan penolong bendahari Amirul Faris. Okey, manakala ahli jawatan kuasa dari setiap tahun ialah Muhammad Nabil dari tahun 6, dengan Farhani Arisha, lepas tu Nia Ramadhani, Nur Asma Dayana dan adik Azizi serta Nur Afifah dari tahun 4 ya. Dan tahun 3 belum ada lagi lah. Sebab sebenarnya tahun 3 belum ada dalam senarai. Okey. Tahun 4, 5 dan 6 sahaja untuk ahli kelab persatuan. Samalah dengan juga perjumpaan unit beruniform ya. Tapi special sikit lah untuk TV Gonang ni, kita jemput awal-awal sikit untuk ahli perintis kita supaya dia boleh belajar dengan awal. Sebab TV sekolah ni melibatkan kemahiran berkomunikasi. Kita tak sama macam yang lain. Okay? Baiklah. Seterusnya kita tengok. Okey, aktiviti kita hari ni kita akan membuat satu dipanggil kemahiran short video production. Okey. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil short video production ataupun group project. Tapi teacher tak nak bagi buat group project, teacher nak personal. Selepas ni kita akan buat group project. Dalam bentuk membuat satu video pembacaan berita. Jadi kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah mengenai membaca berita. Bukan senang nak baca berita ni. So sebelum kita terus pada tajuk kita, saya nak tunjuk sikit pada adik-adik yang baru masuk TV Gonang ni, apa sebenarnya ada dalam kelab TV Gonang kita ni. Okey. Ini adalah bukan antara lah, ini adalah sebuah bilik studio kita lah yang kita ada sekarang ni di sekolah kita. Okey, studio ni telah wujud selama dalam 3 tahun. Tapi kelab kita ni dah wujud lama. Dah masuk 6 tahun dah. Dari 2015 lagi cerita. Tak silap ya. Masa tu tak ada studio lagi. Kakak-kakak yang masuk kelab ni sekarang ni dah tingkatan 5 kot. Yang 5, tingkatan 6 pun ada, yang masuk universiti pun dah ada dah. Okey. Antara dan kebanyakan mereka yang menyertai kelab ini banyak berubah dari segi fasih berbicara, berkomunikasi. Okey, happy sebenarnya masuk kelab ni. Jangan stres-stres. Okey, kita belajar sambil suka-suka. Betul tak? Ke ada yang stres masuk kelab TV Gonang ni? Cuba kabur ke teacher. Ada yang stres tak masuk kelab TV Gonang ni? Teacher bagi 1 minit untuk awak meluahkan perasaan. Ada yang nak menyatakan pendapat? Amar boleh Amar? Amar rasa macam mana Amar setelah 3 tahun? Boleh suruh Azalia. Azalia kot boleh cerita sikit kot. Azalia boleh Azalia? Ya, teacher. Boleh Azalia cerita sikit pada adik-adik ni. Selama Azalia duduk dalam menyertai kelab ni, Azalia rasa macam mana? Azalia rasa banyak membantu ke? Faedah yang Azalia dapat ke? Happy ke? Stres ke? Azalia year 3 lagi kan?
Zalia ni ialah pengurusi kelab ni tahun ni. Boleh cerita sikit Azalia? Mana Azalia? Azalia tunjuk kamera lah, buka kamera. Malu ke nak buka kamera? Wartawan TV Gona tak boleh malu. Teacher buka kamera dulu. Teacher buka kamera, awak buka kamera kau. Cepat Azalia. Tak apa teacher, kita cerita je lah. Okeylah. Cepat. Tak pakai tudung ni ke? Tak apa kadar. Okey. Apa perasaan awak? Perasaan saya gembira sebab dapat belajar benda baru. And Benda baru macam mana tu? macam pasal teknologi, pasal baca berita, dan Cara-cara macam-macam baca lagi lah. Pengalaman yang awak boleh bawa tu banyak lagi sebenarnya. Kalau awak cerita kat sini, menggunakan teknologi, cara baca berita. Sebab Azalia ni ialah anchor kita yang utama. Tahu apa dia anchor? Anchor ialah pembaca berita kita. Kalau kita rakam video, dialah baris pertama yang kita pilih untuk membaca berita. Sebab kemahiran dan kefasihan beliau. Beliau boleh dijadikan contoh. Cara berkomunikasi yang baik, salah seorang yang terbaik lah. Sebab itulah kawan-kawan awak semua memilih dia sebagai pengurusi. Dan sekolah juga telah memilih beliau sebagai tokoh TV PSS. Tu sekolah Lepas tu satu lagi TS, program TS Transformasi Sekolah memilih awak sebagai apa Azalia? Ingat tak awak dapat CJ tu? Ingat tak? Ikon apa? Ikon TV PSS ke? Ikon TV PSS tu sekolah yang bagi. Yang TS pula, transformasi. Ikon inspirasi apa? Tak ingat lah. Media dan komunikasi kan? Dia ingat lah tu tengok CJ Mula. Dia macam tokoh lah. Yang ni sebab dia banyak memberi menaikkan nama sekolah kita ke peringkat kebangsaan dan juga negeri. Dia telah Azalia ni kita telah hantar dia bertanding di peringkat negeri dan juga bawa dia ke peringkat kebangsaan untuk kolokium, pameran TV itu dan juga convocation. Sekolah kita telah mewahantar wakil untuk menyertai pameran di convocation itu. Jadi teacher tak sedialah gambar kat sini. Tapi banyaklah sebelum-sebelum tu pun dah ramai lah. Sebelum Azalia ni pun dah ramai lah kawan-kawan dia yang telah memberi jasa baik mereka dan mencurahkan bakti pada sekolah dan TV Gona dan telah bergelar sebagai tokoh murid. Contohnya adalah adik Nur Ashikin, mungkin awak tak kenal. Adik Nur Awadah sekarang ni telah berada di sekolah-sekolah sains dan sekolah beraksama penuh. Mereka juga telah berjaya dalam bidang yang mereka ceburi di sekolah menengah dan cikgu-cikgu semua memilih mereka. Kalau ada pertandingan apa-apa, mereka akan menyertai orang yang pertama lah, orang yang disayangi oleh sekolah. Jadi bukan sahaja disayangi, berjaya. Yang itu penting Cikgu harap sebenarnya kelab ni boleh membantu untuk melahirkan anak-anak yang berjaya sebenarnya. Bukan untuk sekolah tapi untuk awak awak sendiri. Untuk awak bawa ke masa hadapan awak. Okay, kalau tengok kat sini, kita akan sentuh kita punya topik pada hari ini iaitu nak beritahu pembacaan berita ni. Okay? Kita punya short video production project ni ialah murid akan cuba membuat sendiri cara bacaan berita tu dengan intonasi dan bacaan yang betul. Tapi sebelum itu awak semua kena tahu kenapa ada pembacaan berita. Awak tengok berita dalam TV tak? Kalau awak tengok berita dalam channel Awani ke, dalam TV RG Ijrah ke, macam-macam channel ada dalam TV tu. Teacher pun sebenarnya kadang-kadang tak sempat juga tengok TV. Tengok berita pun kadang-kadang je sebab sekarang ni sibuk je PDPR. Tapi kadang-kadang curi-curi masa nak tahu berita-berita yang
panas, contohnya COVID-19 ke apa, isu-isu semasa lah. Jadi kan sebagai penyampai berita, kita kena menyampaikan maklumat yang paling tepat. Tak boleh kita reka-reka. Kita ada-adakan dia. Informasi yang berisi kejadian penting yang telah atau sedang terjadi itu disajikan melalui media cetak maupun media elektronik atau adalah teks berita. Okey? Informasi tu yang dibaca oleh pemberita tu, okey? Dia beri nama teks berita. Okey, teks berita ni kadang-kadang ada penulis berita yang buat seorang ataupun dia berbincang antara pembaca berita tu dengan penulis berita tu. Okey? Dia berbincang nak buat ayat macam mana bersama-sama. Okey? Tapi tugas utamanya lah penulis berita lah akan menulis teks berita itu dan teks berita itu akan dibaca oleh siapa? Siapa yang duduk dekat meja berita tu? Kita beri nama apa? Anchor. A-N-C-H-O-R. Anchor ataupun pengulas berita. Pengulas sukan. Okey? Bahasa yang digunakan dalam berita adalah bahasa baku. Tak boleh bahasa lorat. Lorat kampung tak boleh ha. Okey? Okey, lepas tu bahasa yang disampaikan pada teks berita itu haruslah singkat, padat dan jelas. Okey, buat setakat ni ada yang tak faham boleh beritahu ya, angkat tangan. Senang je yang ni kan. Yang ni ialah fakta utamalah yang kita perlu tahu untuk penyampaian berita. Penyampaian berita ni tak semestinya di studio saja, bukan saja di depan TV, ada juga di lokasi, tempat-tempat kejadian, ada juga yang dirakam dahulu, ada secara langsung ya. Tapi yang penting maklumatnya adalah sahih dan betul. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Unsur-unsur dalam teks berita yang nak disampaikan oleh anchor ataupun pengulas berita ni mestilah ada unsur-unsur seperti ini. Kalau anak-anak nak salin pun boleh. Nota-nota ni ya. Tapi kalau rasa tak nak salin pun tak apa, teacher akan kongsi nota ni nanti dalam grup kita ya. Kalau nak salin nanti, sebab takut salin masa ni takut lambat masa kita berjalan. Jadi awak salinlah nanti dalam buku nota TV Gonang awak tu, nota-nota penting ni. Sikit je notanya teacher buat ni, 2-3 slide je. Okey? Okey, fakta ataupun unsur yang utama dalam teks berita tu, sesuatu kejadian ataupun maklumat tu kita perlu ada elemen-elemen 6 perkara. Pertama, who. Okey? Who. Lepas tu kedua, what. What. Ya, apa. When, bila. Why, kenapa. Where, di mana. How, bagaimana. Jadi maklumat-maklumat ni adalah kunci utama untuk seorang pemberita mencari berita ni. Okey, nak tahu siapa yang terlibat. Okey, apa yang terjadi. Bila dia terjadi. Bagaimana, kenapa dan di mana. Ya. Nak kena dapatkan maklumat itu dulu sebelum kita mengulas dengan lebih dan mendalam mengenai berita tersebut. Okey, macam-macam berita kita dengar sekarang ni. Apalagi mengenai isu semasa sekarang ya. Mengenai Olimpik, ada sukan, mengenai apa lagi? COVID-19 lah, dengan isu PDPR lah ya. Rintihan-rintihan suara masyarakat sekarang lah dengan kesusahan di kala pandemik ni. Macam-macam kita dengar dalam berita. Tapi ada juga berita hiburan. Okey. Berita yang suka-suka, ada berita yang serius. Okey. Seterusnya tengok Okey, pembaca berita akan melaporkan isu dan berita terkini. Okey, peranan penyampai akan membaca berita dari salinan berita yang telah ditulis oleh penulis berita. Tadi teacher beritahu dah Pembacaan berita ini sering diambil secara langsung dari perkhidmatan wayar. Perkhidmatan wayar ni macam kamera semualah ataupun dari segi teknologi ni lah, dan kemudian ditulis semula. Sebelum era televisyen, sebelum adanya televisyen, siaran berita radio sering mencampur berita dengan pendapat. Okay? Dan setiap penyampai berusaha untuk guide
menyampaikan dengan gaya yang tersendiri. Penyampai ini disebut sebagai pengulas. Dulu masa tak ada TV, radio lah. Sama-sama Jepun dulu pun radio. TV tak ada bila dah ada TV, ya dia dah baca berita. Dulu ada pengulas je dekat stesen radio. Okay. Surat khabar juga merupakan antara bahan cetak yang untuk menyampaikan berita. Bukan sahaja yang diulas dalam TV ataupun radio. Bahan cetak juga memainkan peranan untuk menyampaikan berita kepada semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Okey, ada info elektronik, ada bahan elektronik, ada bahan bercetak. Bercetak tu macam surat khabar, majalah macam itulah. Tapi kalau yang dalam video ni kita panggil media elektronik. Dalam WhatsApp, dalam blog semua tu media elektronik. Okey, seterusnya tengok. Okey, ini alat teleprompter. Teacher dah beritahu dah dalam grup kita teleprompter ataupun kita panggil prompter je. Teleprompter ni ialah alat yang digunakan untuk membantu seseorang pembaca berita. Dia tak perlu menghafal skrip tu. Kalau skrip tu terlalu panjang, mustahil lah dia boleh ingat kan. Jadi teleprompter ni ada yang canggih, ada yang jadi macam old style, ada yang orang telah membuat DIY, dia dah ubah suai pun ada. Ada yang sekarang ni buat sendiri je teleprompter. Ya, beli dengan Shopee, lepas tu buat custom sendiri, pasang-pasang sendiri, guna telefon, guna iPad. Boleh je guna frame cermin tu. Macam kita dah buat. Cikgu-cikgu kita bekas-bekas pelajar, bukan teacher lah ya. Dia dah cikgu-cikgu di sekolah kita pernah membina teleprompter ni dan kita masih lagi mengguna teleprompter ni. Baru je guna 2-3 hari lepas ya, teacher nak merakam kawan awak Nia Ramadhani. Dia terpaksa merakam menggunakan teleprompter ni untuk menyertai nilam ya. Jadi sekarang teacher akan tunjukkanlah macam mana situasinya. Peranti ini ialah untuk membolehkan ataupun penyampai berita, penyiar di televisyen itu untuk membaca teks berita dari monitor tanpa perlu mengalih perhatian matanya ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Jadi mata dia terus direct pada kamera. Kamera akan berada di belakang teleprompter tu. Depan tu cermin, ada monitor belakang tu, belakang cermin tu ada kamera. Kamera tu akan terus pada muka pemberita tu. Sistem auto cue dia panggil. Ia membolehkan pembaca berita atau anchor membaca skrip dengan terus pada kamera. Mata dia akan tidak akan melilau lah, tidak akan memandang ke arah lain. Fungsi dia ya. Ini adalah teleprompter yang ada di studio kita sekarang. Ni nampak tak gambar tu? Biasanya depan teleprompter ni yang pembaca berita tu biasa ramai. Dah cuba ni masa penjumpaan kelab-kelab sebelum ni, teacher bolehlah panggil seorang-seorang test depan teleprompter baca. Tapi yelah kita berada dalam keadaan macam ni, kita buat secara atas talian je. Teleprompter tu tak ada lah. Jadi nak perkenalkan, ini dah gambar-gambar je lah, teacher boleh tunjuk ya. Ini antara gambar yang teacher buat rakaman dengan cikgu-cikgu lain. Yang ni masa pelancaran IQ ni lah. Jadi Azalia berada di hadapan green screen ataupun kita panggil chroma key. Chroma key ialah layar hijau tu lah. Layar hijau tu kita gantikan yang hijau tu dengan image ataupun video menjadi gambar lain kat situ. Kita tak ada background tu dekat studio, jadi kita letaklah background tu, kita cari dalam internet, kita bubuh je apa-apa saja image ataupun video di belakangnya. Nak suruh keluar salji ke, nak suruh keluar volcano ke, bolehlah ke. Tapi sedangkan kita tak berada di keadaan di situ, situasi sebenar. Contohnya nak tunjuk video tsunami kat belakang tu. Azalia duduk depan tu tapi belakang dia tsunami. Tapi dia tak ada apa-apa, cuma dia di hadapan layar saja. Faham tak? Macam tu lah. Ya. Yang itu gambar adik Nia dengan cikgu-cikgu merakam. Nilam juga. Tahniah diucap kepada adik Nia. Dipilih sebagai ahli
wakil tokoh nilam pada tahun 2021. Ya. Ramai kita pilih ni dipilih oleh wakil sekolah untuk wakil sekolah ni terdiri daripada ahli kelab TV Gonang. Termasuklah Azalia tahun lepas ya. Sampai mewakili daerah ke peringkat negeri. Tahniah. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tak nak cakap banyak-banyak sangat, kita nak buat aktiviti ya. Okey, ni contoh teacher baca. Teacher pun sebenarnya susah nak baca ni. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sekali lagi menegur sekaligus merayu orang ramai supaya duduk di rumah untuk mengekang penularan jangkitan COVID-19. Beliau membuat teguran itu susulan tular gambar menunjukkan pergerakan banyak kenderaan melintasi negeri menghala ke arah pantai timur dan selatan. Menulis satu halaman di laman Facebook beliau, Tan Sri berkata bahawa jangkitan wabak dari satu kawasan ke satu kawasan lain tidak akan membantu dalam usaha negara untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Justru beliau menyuruh semua pihak untuk sama-sama menyelamatkan sistem kesihatan negara yang berkemungkinan akan lumpuh sekiranya peningkatan kes COVID-19 berterusan. Walaupun petugas barisan hadapan mengalami keletihan, mereka akan kekal komited berusaha menyelamatkan nyawa. Okay, good job guys. Ya Allah, dia baca ni. Sebab apa lah? Sebab dia punya sistem auto cue dia tu dekat teleprompter dia tu laju sangat. Terdalahnya nak boleh ke baca. Tapi sebenarnya teleprompter ni kita boleh adjust kelajuan dia. Kita nak slow pun boleh. Kalau awak perhatikan pembaca berita di studio dia ada yang dia pegang kat tangan dia bila dia nak control teleprompter tu nak laju ke nak cepat. Ya. Yang ni dia buat cepat sangat sampai mengoh teacher. Tarik nafas budak udang. Okey. Jadi lepas ni teacher akan minta, nak mohon awak semua cuba membaca sendiri berita ini dengan intonasi yang sesuai dengan keadaan ataupun maklumat yang disampaikan. Kalau sukan, macam mana penyampaian sukan? Kalau berita sedih, macam mana? Ataupun berita tu menceritakan berita gembira, macam mana? Tapi kita akan menjemputlah kawan kita lah hari ni ya. Siapa lagi? Ikon kita lah, ikon TVPSS kita iaitu Nur Azalia Farisha menunjukkan contoh cara membaca teleprompter ni ya dengan intonasi dan gaya yang sesuai. Awak jangan ketawa pula kat dia. Dia cuba ya. Boleh Azalia? Boleh teacher. Lepas tu nanti kita akan buka slot ni kepada kawan-kawan yang lain nak mencuba. Ya. Lepas tu nanti awak akan diberi tugasan. Bukan habis ini saja, tugasan ni sampai minggu depan sebelum perjumpaan sukan pula. Senang je, nanti teacher tunjuk macam mana nak buat ya. Okey, sekarang ni kita akan menjemput adik Nur Azalia ni untuk membaca berita ya. Ada yang ada masalah angkat tangan ya. Siapa-siapa yang ada masalah nak bertanya apa-apa boleh angkat tangan. Okey, ni teacher tengah present skrip bacaan berita yang akan adik Nur Azalia kawan kita baca. Dia akan cuba, teacher dah suruh dia praktis dah kemarin. Okey, tunggu dia kejap untuk dia ready. Okey, kita tunjuk dulu sepintas lalu macam mana skrip tu. Okey, ini bukan pertandingan ya, ini hanya simulasi ataupun contoh ya. Kita suruh kawan kita cuba dulu sebab Azalia ni dah biasa dengan teleprompter. Okey. Semua jelas ke? Yang teacher tak papar ni semua jelas ke tak nampak? Jelas. Jelas ya? Okey. Yang lain boleh tengok ya. Azalia boleh buka kamera? Teacher tak apa ke kita pandang bawah sebab guna tablet? Oh tak apa. Tak apa. Boleh. Okey. Ya. Tunggu awak je ni. Awak sedia baru kita teacher play. Teacher play dululah sekali nak tengok macam mana skrip dia. Jangan baca lagi. Okey ni ya.
Okay, teacher ambil ni daripada TikTok je. Medium TikTok ni sebenarnya banyak kemudahan juga. Ada juga unsur-unsur yang tak elok. Tapi kita pilihlah yang elok-elok ya. TikTok bukan semua yang tak elok. Ada juga yang baik. Yang boleh kita jadikan pengajaran. Ni adalah antara challenge yang diadakan oleh pihak media ataupun TV, iaitu pertandingan membaca berita, membaca teleprompter. Ini ialah berita yang akan dibaca oleh Azalia sekejap lagi ya. Okey. Okey, berita tadi dia tak laju. Macam teacher tunjuk tadi yang teacher punya laju. So yang ni dia tak laju, teacher pilih dah yang slow. Okey. Yang ni pembaca berita Khairun Nisa ya. Khairun Nisa ni yang kongsi pada TikTok. Dia pembaca berita TV ya. Okey. Azalia dah ready? Dah teacher. Sekejap. Alhamdulillah. Tak apa, tak payah takut-takut. Kita belajar hari ni. Bukan nak bertanding. Okey? Sekejap. Azalia, sekejap Azalia. Azalia pandang skrin Azalia ke? Oh, ingat ke teacher pasang sini awak baca tak boleh? Dekat skrin hak yang ni, hak Google Meet ni. Ke sakut-sakut? Cuba dulu. Cuba awak baca skrin teacher yang teacher share ni dulu. Boleh? Okay. Teacher akan tutup mic, teacher tak nak bising, ganggu awak nanti. Jadi awak tengok dia start, awak try baca. Kalau tak jadi, baru kita tukar cara lain. Okay ya? Baca lalu lah teacher. Sekejap, teacher belum play lagi tu. Baru pause, tengah pause. Bila countdown tu dah start, barulah ready. Okay. Baca saja teacher. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azalia Farisha. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya. Ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai secara beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuatkuasakan kerajaan masing-masing untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19. WHO mengatakan ia mungkin tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Virus ini kali pertama muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu dan kini sudah menjangkiti lebih daripada 4.2 juta orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 300,000 orang di seluruh dunia. Wow, sangat memberangsangkan. Terima kasih Azalia. Okey, Sama-sama, bagus. Ya, dia punya intonasi dan cara bacaannya sangat bagus dan lancar. Sekarang ni teacher nak. Tapi Azalia tak buka kamera. Patutnya Azalia buka kamera tadi. Okey? Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak cuba baca berita yang sama macam Azalia? Nanti kita tukar berita lain pula. Yang ni baru test yang pertama ni. Siapa yang nak cuba? Amirul. Okey. Ni Syahadah dah ready dengan kamera. Boleh Syahadah? Amirul nak try ni kalau awak tak ready. Kita tengok Syahadah kalau ada Nawak Alu saja dulu. Ya. Amira awak lu. Okey, Amirul dulu. Nawak Alu itu dulu. Okey, Amirul. Good Amirul tenang je Amirul. Okey. Kan comel tu nampak muka tu. Okay, ready Amirul? Bismillah dulu. Okay, teacher akan klik play Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amirul Faris. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya.
Ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai secara beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuatkuasakan kerajaan masing-masing untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19, WHO mengatakan ia mungkin tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu dan kini sudah menjangkiti lebih daripada 4.2 juta orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 300,000 di seluruh dunia. Tahniah. Okey, bagus Amirul. Okey. Cuma sikit. Bagus. Sikit je lah. Kena lancar sedikit lagi. Terutamanya penyebutan R. Ya. Raushan pun kadang-kadang dia ada masalah menyebut R. Biasa anak-anak Terengganu ni teacher perasan kalau kita membaca sebutan R tu kita kena praktis lagi sebutan R tu. Dia bunyi R tu lain sikit kan. Kena betulkan ya. Tapi Amirul boleh dikatakan A dah, boleh A dah tadi. Azalia dapat A plus, Amirul dapat A. Okey, Syahadah pula. Kita tengok macam mana Syahadah. Syahadah kena baca berita lain. Boleh Syahadah? Sama je. Berita yang teacher share dekat grup tu. Yang ada dalam grup tu dah. Ingat tak berita semalam tu? Yang nama dia, comel-comel tu. Sekejap, teacher buka ya. Apa nama dia? Tak ingat nama dia. Membaca berita ni, teacher tak ingat nama dia. Tak mari, tak apalah. Yang ni. Tengok tak video ni semalam? Tapi teacher awak ni laju. Oh, ya ke? Laju lah teacher. Laju Kita jumpa kita kali pun gagal juga. Oh, ya Kita ke? dah malang. Doleh laju. Okey, teacher tengok video lain. Ada yang slow sikit kot. Yang ni slow. Teacher tunjuk yang ni Oh, ya, laju ya. Teacher tunjuk yang satu lagi. Okey. Yelah, biasa kita baru-baru mula ni memanglah kita tak biasa baca dengan laju. Kena praktis lah. Tapi bayangkan pembaca berita yang dekat studio betul tu, dekat dalam TV tu, dia tak ada masa banyak pun nak praktis tu. Tapi dia kena baca secara langsung. Dan laju kan. Kadang-kadang skrip tu dia adjust sedikit untuk singkatkan, cuma tak lari daripada dia punya info yang tepat tu, tak lari daripada pengisian tu. Okey. Sekarang ni yang ni nama dia ya Allah, dia ingat juga ada nama dia. Dia tu juga, dia popular juga. Dia Awani ya. Kita tengok dulu Syahadah macam mana beritanya. Salam sejahtera, saya Jaslyn. Kami mulakan dengan perkembangan sukan. Pelumba Perancis Julien Alaphilippe berjaya merangkul kejuaraan dunia perlumbaan jalan raya lelaki yang berlangsung di Imola, Itali. Alaphilippe melintas garisan penamat di depan pelumba Belgium Wout van Aert dan Mark Hirschi dan Switzerland selepas 6 jam berkayu sepanjang 258 km di kawasan berbukit. Bermakna pelumba berusia 28 tahun itu juga mencipta rekod sebagai pelumba pertama dari Perancis memenangi perlumbaan itu sejak Laurent Brocard pada 1967. Dia memulakan kayuhan untuk meninggalkan pelumba lain di pendakian terakhir kurang 12 km dari garisan penamat untuk kayuhan solo 24 saat meninggalkan pesaingnya. Sebelum ini, dia memenangi peringkat dunia jelajah di Nice pada 30 Ogos dan memakai jersey kuning selama 3 hari. Tapi di Imola, tak sempat. Tengok teacher pun tersasul. Okey, Amma. Apa dia? Amma kata apa tadi? Boleh ulang balik? Nak cuba kak baca skrip ni. Okey, Amma nak baca yang sukan ke nak baca yang ni? Boleh belaka. Amma nak cuba yang sukan Okey, Syahadah nak cuba yang ni. Tapi mic Syahadah pula tak berapa okey. Syahadah okey tak? Sekejap teacher nak ambil headphone tak lu. Okey, kalau macam tu kita bagi Amma dululah baca. Boleh Amma? Boleh.
Ha. Boleh. Okey, Amal baca yang sukan ya. Orang lelaki biasa baca sukan, tapi ada je pembaca sukan yang perempuan ni. Sekarang ni. Hebat-hebat pembaca perempuan sekarang ni. Tapi kalau belik sikit tak apa, Kak Teacher? Tak apa. Okey, tadi Ala Felipe tau. Ala Felipe. Sekejap. Kita tengok dia punya skrip dulu Okey, nama awak sendiri. Lepas tu pelumba Perancis ni nama Julian Ala Felipe. Lepas tu langsung di Imola, Itali. Ala Felipe, pelumba Belgium, Wood dan Van Aert. Mark Hirschi dari Switzerland. Okey, berkayuh. Kalau nombor-nombor ni macam kena laju sikit baca nombor ya. Lepas tu Lauren Brocard. Okey, bawah ni biasa je, tak ada nama pelik-pelik. Okey, jelajah di Nice. Nice ni ialah sebuah negara ya. Okey, memakai jersey untuk biasa je. Okey tak, Amirul? Amar? Boleh je, Teacher. Okey, kita mula sekarang ya. Okey, kita mulakan. Teacher tekan play. Sekejap, Raushan. Pasang tu. Bunyi dengung. Pasang. Okey. 1, 2, mula. Salam sejahtera, saya Muhammad Ahmad Syazri. Kami mulakan dengan perkembangan sukan. Pelumba Perancis Julian Alaphilippe berjaya merangkum kejuaraan dunia perlumbaan jalan raya lelaki yang berlangsung di Imola, Itali. Alaphilippe melintasi garisan penamat di depan pelumba Belgium Wout van Aert dan Mark Hirschi dari Switzerland selepas 6 jam berkayuh sepanjang 258 km di kawasan berbukit Romagna. Pelumba berusia 28 tahun itu juga mencipta rekod sebagai pelumba pertama dari Perancis memenangi perlumbaan itu sejak dahulu. Dia memulakan kayuhan untuk meninggalkan pelumba lain di pendakian terakhir kurang 12 km dari garisan penamat untuk kayuhan solo. 24 saat meninggalkan persaingannya. Sebelum ini, Sampai situ je. Skrip yang ngelah tu kita tak dah. Okey, cubaan yang sangat bagus. Sebab bacaan sukan ni sebenarnya fakta-fakta dia sampai belik lidah. Macam Amal kata tadi tau. Belik lidah, nama pelik-pelik. Kalau di luar negara tu nama Eropah kan pelik-pelik. Yang itulah cabaran pembaca berita. Nama negara, nama tempat yang pelik-pelik. Kalau kita baca nombor lagilah. Lelah nak baca nombor. Kalau nombor tu kena berjuta-juta nombor dia. Kalau 200-300 boleh tahan lagi. Kalau nombor berjuta-juta, beribu-ribu nak sebut nombor tu. Kalau 600 atau 6,000 senang ni. 6,325. Panjang nak sebutan dia tu. Itu sangat mencabar. Ya, itu sangat mencabar. Sebab nak sebut nombor tu penuh dan nak baca lagi berita lain. Ya, betul. Okey, yang tu tadi cubaan Amal tu kira yang bagus lah tu. Sangat bagus. Itu sebab kali pertama baca kan. Lepas ni Amal akan dan kawan-kawan lain akan cuba baca berita sendiri melalui TikTok dan masuklah challenge TV Gona nak buat ni untuk melatih diri sendiri untuk membaca berita. Okey? Sebelum-sebelum ni pun kita dah mengadakan pertandingan kan. Jadi ini nak buat pertandingan lagi satu lah. Tapi untuk melatih kemahiran bercakap kita. Sebab kita nak jumpa bersemuka memang susah dah. Inilah cara kita untuk nampak awak boleh buat ke tidak berkomunikasi depan kamera. Kamera tu telefon awak sendiri je. Okey, Syahadah boleh dah saya? Syahadah boleh dah? Hello? Syahadah boleh? Tu okey dah tu. Okey dah kan? Okey, Syahadah buka kamera Kita tukar ni. Okey. Syahadah ready? Ready? Okey. Kita klik ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syarah Putri Jafri. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya.
Ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai secara beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuatkuasakan kerajaan masing-masing untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19. WHO mengatakan ia mungkin tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Virus ini kali pertama muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu dan kini sudah menjangkiti lebih daripada 4.2 juta total. Sebab apa? Sebab dia main nombor tadi. Betul tak? Bila sebut nombor tu Dia ya. susun Dia nombor. sangkut. Tu baru nombor 400 tu. Belum lagi nombor ribu-ribu ya. Okey, Ain nak cuba. Ain nak cuba yang mana? Sukan ke ataupun yang perempuan tadi? Yang ni, Yang ni juga. Tak nak cuba yang perempuan tadi? tumbuh laju. Tak mau laju. Okey, tak apa. Okey, Ain buka kamera Ain. Okey, ready Ain? Okey. Tunjukkan ekspresi muka kalau boleh. Ekspresi muka, senyum. Kalau berita tu serius. Kalau berita tu dah sukan tak serius sangat kan. Okey. Boleh cuba. 1, 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Syafiqah binti Adnan Mustaqim. Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengeluarkan amaran COVID-19 tidak akan hilang dan penduduk dunia perlu terima hakikat dan belajar hidup dengannya. Ketika beberapa negara di seluruh dunia mulai beransur-ansur melonggarkan sekatan perintah berkurung yang dikuasakan kerajaan masing-masing untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19. WHO mengatakan ia mungkin tidak akan dihapuskan sepenuhnya. Virus ini kali pertama muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu dan kini sudah menjangkiti lebih daripada 4.2 juta orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 300,000 orang di seluruh dunia. Yeay, good. Ain. Okey. Tadi nampak macam tak sempat tapi rupanya sempat. Itulah kemahiran kita baca kehadapan daripada teks. Okey. Itu ialah kemahiran membaca. Maknanya kita mudah ingat dengan teks tu. Okey. Itu satu kemahiran yang susah juga. Kalau kita dah biasa mungkin kita akan boleh menguasai kemahiran itu. Okey, teks tu belum sampai kita baca tapi kita nampak dah nak sebut apa. Itu kemahiran Ain ya. Ain mempunyai kelebihan itu. Okey, untuk baca berita petang ni kita stop sini tapi teacher nak tunjuklah macam mana kamu menyertai challenge ini sebab lepas ni tugas kamu akan menghantar video duet kamu. Okey, dia panggil video duet baca berita, awak boleh cuba berpuluh-puluh kali. Yang terbaik tu awak pun post pada TikTok awak dan awak download. Bila download awak post pada grup kita, grup TV Gonang. Dan beritahu nama awak, penyertaan tu ya. Awak post dekat grup WhatsApp kita je. Okey, teacher stop present ini. Okey, teacher akan present beritahu macam mana cara dia untuk awak masuk dekat TikTok dan cara untuk awak duet. Okey, kejap ya. Teacher akan tunjukkan caranya. Okey, ini caranya. Teacher tunjuk ikut pautan ni ya. Teacher masuk dulu kejap dengan telefon teacher. Teacher dah bagi orang yang tak ada TikTok. TikTok senang je nak buat benarnya. Ada email, tak kisahlah email apa. Awak buatlah TikTok tu. Senang je benarnya register. Kalau nak register dengan Google pun dengan nombor telefon pun boleh TikTok. Tak berat apa benarnya. Sebab duet ni dia hanya ada dalam TikTok je. Okey, ini TikTok teacher. Teacher masuk dekat depan tadi. Okay, teacher masuk dekat depan. Teacher buka TikTok macam ni. Okay, TikTok tu aplikasi TikTok. Okay, bila masuk TikTok, okay, dia akan keluar macam ni. Dekat search button depan ni, awak cari baca berita teleprompter test. Ataupun baca berita je. Okay, baca berita teleprompter. Macam tu.
Okey, baca berita teleprompter. Tarik macam tu. Okey. Ada yang tak nampak skrin teacher ni, yang teacher share? Nampak je. Nampak tak apa. Siapa yang tak nampak beritahu. Okey, bila Teacher. sampai kat sini. Ya. Kita nampak logo TV Gonang je. Logo TV Gonang. Tak apalah, teacher share lah video ni, teacher record. Teacher share video ni, video apa? Dah video yang teacher tak boleh tak nampak sekejap teacher tengok lagi sekali teacher cuba. Nanti teacher share balik yang ni. Teacher share balik video ni, awak boleh tonton. Okay, dia keluar macam ni. Cari baca berita teleprompter test tu, baca berita teleprompter. Awak scroll kat bawah. Okey, awak baca, awak pilih, boleh pilih contoh-contoh berita yang teacher bagi tadi. Teacher akan share link dekat WhatsApp kita, WhatsApp group TV Gonang tu, teacher akan share link contoh berita-berita yang teacher nak awak boleh pilih. Bukan semua berita ni banyak sangat kan. Jadi teacher akan tunjuk kat situ, awak klik je yang mana awak suka. Okey. Lepas tu awak cubalah. Awak rasa yang mana awak akan yang sesuai dengan awak. Contohnya. Okey, contoh Contoh yang ni. Ni baca berita. Okey, contohnya yang ni. Okey, kita dengar suara lah. Okey, ini ialah contoh bacaan berita sukan tadi. Okey, cara dia untuk awak join duet ni, awak nampak tak anak panah? Anak panah ni. Nampak tak anak panah tepi ada nombor 629 tu. Anak panah. Ke kanan tu, klik anak panah tu, dia akan keluar macam ni. Dia keluar macam ni, ada perkataan duet. Ada perkataan duet kat bawah. Nampak? Siapa nampak angkat tangan? Okay, good. Okay lah. Okay, bila nampak perkataan duet tu, kita klik perkataan duet tu. Okay, klik perkataan duet tu, dia akan keluar macam ni. Nampak? Muka teacher. Okay. Awak letak kamera depan awak. Berbuah tripod ke apa. Macam tu. Okay, sebelum awak start untuk duet tu, awak tekan mic dulu. Nampak tak mic dia off tu? Mic dia off tu. Nampak? Mic dia off kan? Jadi kita nak onkan mic tu. Kalau awak tak onkan mic tu, awak cakap saja macam orang bisu. Okay, awak onkan mic. Onkan mic. Dia kata gunakan phone. Yang ni guna earphone. Terbaik untuk awak rakam suara awak. Okay, barulah awak klik pada record. Lepas tu awak akan baca teleprompter tu dengan nada awak lah sampai habis. Lepas tu awak tak puas hati. Kalau awak tak puas hati, awak stop. Stop, button stop tu nampak yang petok merah tu lah, yang nyala-nyala macam tu. Stop. Nak padam yang tadi lah. Tak puas hati lah. Nak cuba sampai jadi kan. Yang betul-betul puas hati baru awak nak post. Awak kena delete dulu yang tadi tu. Nampak tak butang pangkah yang kecil tu? Yang ni. Butang pangkah yang kecil ni. Nampak kan? Okay. Awak delete yang tadi, buang yang tadi. Sebab tak jadilah, tak best yang tadi. Rekod lagi yang baru. Rekod baru. Kalau rekod, lepas tu, baca semua. Puas hati puas hati. Okay, habis baca. Awak pun tekan. Dia akan berhenti sendirilah sepatutnya. Bila habis baca ni kan, dia akan berhenti sendiri. Butang rekod tu dia berhenti sendiri sepatutnya. Kita tunggu Okay. Panjang pula kan. Okay. Bla 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 bla. Okay, dia akan keluar yang rekod tadi akan berhenti sendiri dan kita klik pada tik ni. Bulatan tik di sebelah kanan ni. Sekejap ya. Okay. Dia keluar macam ni. Bila keluar macam ni, kalau awak dah puas hati, awak klik dah seterusnya. Awak boleh tengok lagi, awak nak tambah kesan ke, nak suruh mic tu bunyi bass. Awak boleh buat bunyi macam mic. Okay. Kita awak simpan. Okay. Simpan lah. Awak boleh tambah ikon ke apa-apa, dia ada kesan suara kat atas ni. Nampak kesan suara tu? Ni kesan suara kat atas ni ada kesan suara nak suruh bunyi macam mic.
Awak pergi kat kesan suara tu, pergi mic. Dia bunyi macam suara macam mic bunyi macam kita pegang mic. Okay. Baru bunyi sedap sikit. Kalau nak buat suara Cik Emang, janganlah buat suara Cik Emang. Jangan buat suara robot. Ni teacher nak dengar suara awak baca berita ya. Okay. Buat mic je. Okay. Lepas selesai yang tu, seterusnya. Lepas seterusnya, awak boleh post, okay, siarkan dan awak boleh download. Awak boleh download. Contohnya awak siarkan, okay, pergi balik dekat tadi, dekat tempat awak baca berita tadi. Okay, contohnya yang ni. Lepas tu awak nak download dia. Okay, awak klik pada 3 butang ni. Okay, awak boleh share dekat WhatsApp. Klik tu kat WhatsApp tu simpan video. Boleh je mana-mana ya. Macam tu. Ni Instagram ni. Okay, simpan. Itulah cara dia. Okay, nanti kalau awak tak puas hati cara dia, awak boleh tengok lagi cara ni melalui pautan video yang teacher tunjuk. Okay, sekarang ni teacher nak kita jawab quiz. Sebelum kita tamatkan kita punya aktiviti hari ni, teacher nak awak jawab quiz sikit. Apa yang telah awak belajar pada hari ini. Lepas kita tamatlah, habislah kita punya perjumpaan hari ni. Ya. Sekejap teacher tunjuk kuis tu. Awak nak sertai kuis tu, teacher berikan pautan dia ya. Semua ready tak? Semua ready? Teacher nak bagi kuis ni. Okey, ada sedikit kuis. 10 soalan sahaja. 10 soalan kita akan buat secara online. Okay, awak ready? Teacher nak sharekan dia punya link. Okay, ready? Semua ready? Okay, sekarang ni teacher akan bagi link dekat awak dekat Google Meet. Tengok dekat instant message tu. Okay, semua buka kat situ. Okay, join quiz. Okay, semua klik dekat quizzes join tu. Ada link pautan kat situ. Ready? Nanti teacher start Okay, main. Generasi media baharu. Jadi tentulah ramai anak yang pernah cuba buat TikTok, pernah cuba buat video dalam Instagram, kan? Jadi inilah zaman media baharu. Jadi anak-anak kena cuba explore dan yang paling penting kita sebagai pengguna media jadilah pengguna yang bertanggungjawab dan bijak. Jangan hanya telefon sahaja yang smart. Kita smoke. Kita tak smart, semok je ada. Jadi gunakan media ni dengan bertanggungjawab ya. Jadi itu saja yang saya nak pesan. Kita pun dah lewat ya. Terima kasih kepada semua. Tahniah Kelab TV Gonang. Kembali kepada Teacher Jasmine. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pikiko kita, yang Sesai Hasan. Okey, itu sajalah untuk perjumpaan kita untuk hari ini. Terima kasih semua anak-anak kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri pada perjumpaan kita hari ini. Dan teacher haraplah kamu tidak lupa dengan tugasan kamu ini. Dan tempoh masa yang teacher berikan ni hanya seminggu je lah sebelum perjumpaan kelab sukan. Minggu depan kita ada sukan pula, insyaAllah kalau tak ada haral. Jadi buatlah sebelum tu, jangan simpan. Hari Minggu ni boleh buat sekejap je. Okay, tadi dah test dah, banyak dah kita test. Okay, pilih yang awak rasa sesuai dengan
awak baca. Kalau rasa laju, pilih yang lain. Teacher akan sharekan pautan antara link TikTok yang teacher pilih untuk awak pilih untuk baca ya. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tinggal. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih teacher. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya.